الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mentadabbur, menghayati beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ali Imran, daripada ayat 133 dan 134. 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfirah, kepada keampunan Allah. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan juga bersegeralah kepada syurga yang luasnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan khas untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sebagaimana kita maklum bahawa salah satu tujuan puasa ialah untuk melahirkan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu, dengan harapan, dengan tujuan moga-moga kamu bertakwa kepada Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sentuh tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sesiapa yang ada sifat-sifat ini, maka insya-Allah dia adalah tergolong dalam golongan orang yang bertakwa, dan insya-Allah itulah petanda puasanya berjaya. Tetapi sesiapa yang belum ada sifat ini, maka dia kena usahakan supaya dia memiliki sifat-sifat takwa untuk memastikan puasanya tidaklah sia-sia, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, yang bermaksud berapa ramai orang yang berpuasa tidak ada daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Okey, Allah mengajak hamba-hambanya supaya bersegera kepada keampunan daripada Tuhannya. Yang kedua, bersegera kepada syurga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Tuhan menggunakan perkataan sari'u, bersegera. Sebab apa? Sebab Allah tahu dan kita pun tahu bahawa umur kita yang mendatang tidak ada had. Mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 1 tahun. Allah saja yang mengetahui. Dan mungkin 1 hari, dan mungkin 1 jam. Mungkin malam ini, tengah malam ini kita akan meninggal. Kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu Allah berkata wasari'u, bersegeralah. Kenapa? Sebab kamu tidak tahu berapa lagi baki umur kamu yang tinggal. Maka perlulah kamu bersegera, jangan buat lambat.
Jangan tangguhkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyuruh hambanya supaya segera bertaubat, jangan menangguhkan lagi, maka Allah menyuruh kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah menyuruh syurga ini, Allah mengajak hambanya kepada syurga kepada siapa ni? Orang yang melakukan dosa. Sebab itulah yang pertama Allah mengajak kepada keampunan. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, iaitu orang yang melakukan dosa. Ini juga menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan juga kata ulama, Allah memang menciptakan manusia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Allah menciptakan manusia memang untuk dimasukkan ke semua manusia ke dalam syurga. Sebab itulah apabila Allah menciptakan Adam, pertama Allah masukkan Adam ke dalam syurga sebagai makluman, sebagai isyarat, kamu asalnya diciptakan untuk syurga. Kamu asalnya diciptakan memang untuk syurga, untuk berehat, untuk berseronok selama-lamanya. Maka tempat pertama ditempatkan Adam ialah di syurga sebagai tanda inilah tempat asal kamu. Adapun dunia adalah sebagai laluannya, sebagai laluan, sebagai tempat untuk menguji adakah kamu layak untuk menjadi ahli syurga ataupun tidak. Ada tak manusia apabila buat salah, dia pergi minta maaf kepada orang yang dia buat salah, kemudian dia ditawarkan dengan hadiah yang lumayan. Orang buat salah dengan saya, kemudian orang tu minta maaf dengan saya, kemudian saya bagi pula hadiah kepadanya. Ada tak? Orang pecahkan cermin kereta saya, kemudian dia minta maaf. Dia kata, minta maaf Ustaz, saya tak sengaja. Saya pun bagi hadiah kereta tu padanya. Ada tak? Tak ada kan? Kalau saya yang buat, orang kata apa? Orang kata apa? Kata je lah, tak apa. Macam tak berapa betul. Walaupun betul, saya bagi hadiah, takkan salah kan? Tapi orang kata tak betul. Sebab apa? Tak ada orang buat. Itu saya baru bagi sebiji kereta. Subhanallah. Dan orang tu baru buat salah sekali je, pecahkan cermin kereta, sekali je kesalahan, dan saya baru bagi sebiji kereta. Subhanallah. Tapi berapa banyak manusia buat salah kepada Allah, dan setelah manusia minta ampun kepada Allah, bertaubat nasuha, apa yang Allah bagi? Bukan sebiji kereta, bukan sebiji banglo, tapi sebuah syurga, dan syurganya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Itulah Allah, itulah rahmat Allah kepada hambanya. Tapi manusia tidak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Manusia sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Kenapa tak bersyukur? Sebab manusia tak kenal Allah. Manusia tak kenal sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Walaupun manusia sentiasa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi manusia tak merasai betapa rahmatnya Allah kepada mereka. Walaupun dosa bertimbun-timbun, tetapi sekali je taubat nasuha, Allah bukan setakat ampunkan dosa mereka, tapi Allah tawarkan syurga yang seluas langit dan bumi. Sebab itulah Allah sifatkan orang yang tolak syariat agama ni, orang yang menolak tawaran Allah adalah manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh. Dalam surah apa tu? Orang yang menolak perintah agama, arahan Allah, Allah mengata mereka adalah orang yang bodoh. Surah apa tu? Tak pernah jumpa perkataan bodoh dalam Quran. Tak pernah. Memanglah tak ada kan. Sebab Quran semua bahasa Arab. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya, sayaqulu as-sufaha, Tuhan kata akan berkata as-sufaha. Siapa as-sufaha?
Sufaha jamak. Kalau satu safihun. Kalau safihun makna dia orang yang bodoh. Tuhan berkata, akan berkata orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Minan nas, daripada kalangan manusia. Apa kata mereka? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ayat ni turun sebab nuzul ayat ialah apabila Allah menukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis di Palestin ke Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Pada awalnya kiblat kat Mekah. Pada awalnya kiblat di Mekah. Tapi orang musyrikin mendakwa, kenapa orang Islam menghadap kiblat, menghadap rumah kami? Ini bukan rumah Allah, itu rumah kami. Maka dengan hikmat tertentu Allah menukarkan kiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis orang Yahudi pula mendakwa, Islam ni menentang kami, menentang agama kami, tapi mengikut kiblat kami di Baitul Maqdis. Disebabkan ada hikmat tertentu, maka Allah menukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Setelah Nabi berhijrah 16 bulan di Madinah Al-Munawwarah, kiblat ditukar kembali daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Jadi apabila kiblat bertukar, apa kata orang Yahudi? Tuhan dah beritahu dah, akan berkata orang-orang yang bodoh. Kenapa Tuhan sifatkan mereka orang yang bodoh? Sebab satu je, mereka menolak kiblat. Proses menukar kiblat, proses yang paling mudah. Hanya perlu palingkan badan je. Daripada Baitul Maqdis pusing ke arah Makkah Al-Mukarramah. Tak perlu bergerak, tak perlu berjalan, pusing badan je. Pergerakan yang paling mudah. Tapi itu pun orang Yahudi tak boleh terima. Tuhan kata bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Siapa orang Yahudi? Ahli kitab. Ada kitab, ada panduan, tapi Tuhan kata bodoh. Okey, saya bagi contoh. Saya kalau saya nak beli rumah, saya anak ramai, rumah kecil, harga mahal, saya tolak rumah tersebut, tak jadi beli. Cerdik tak saya? Cerdik tak? Cerdik lah. Kenapa takut nak cakap mana? Cerdik lah. Saya nak beli kereta, anak ramai, tapi kereta tu kecil, buruk pula tu, dan mahal, saya tolak. Cerdik tak saya? Cerdik. Tapi pada satu ketika saya ditawarkan rumah yang besar, yang selesa dan harga murah, tapi saya tolak. Cerdik ke bodoh? Sebut kuat sikit. Bodoh kan? Bodoh. Rumah dah baik, dah selesa, harga pun murah, tapi saya tolak. Bodoh. Kereta pula orang tawarkan kereta yang baik, selesa dan harga berpatutan, saya tolak. Bodoh. Kalau saya tolak rumah yang sesuai, harga yang murah, sudah dikatakan bodoh. Kalau saya tolak agama yang datang daripada Allah, iaitu yang terbaik dari sisi Allah, lagi bodoh. Lagi bodoh. Jadi orang Yahudi ni hanya tolak satu je. Apa dia? Kiblat. Dia tak setuju dengan kiblat Baitullahil Haram. Tuhan kata apa? As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Tolak satu je perintah Allah, Tuhan dah kata bodoh. Sebab apa? Dia menolak yang terbaik. Subhanallah. Orang yang tolak agama, tolak perintah Allah adalah orang yang bodoh. Kenapa? Allah nak pimpin dia, nak pandu dia ke syurga, tiba-tiba dia tolak. Bodoh ke cerdik? Bodoh ke cerdik? Jadi sekarang ikut bancian, ramai yang bodoh ke ramai yang cerdik? Tak berani cakap sebab ada di kalangan keluarga aku tu. Subhanallah. Orang yang tak salat, ini saya cakap untuk orang yang salat, jangan beritahu pada orang yang tak salat. Orang yang tak salat, bodoh ke tak cerdik? Bodoh ke tak cerdik? Dua-dua. Bodoh pun ya, tak cerdik pun ya. Kenapa? Allah suruh solat untuk kebaikan dia. Allah nak bagi syurga dengan mudah, tiba-tiba dia tolak. Bodoh. Sekarang Tuhan tawarkan apa? Bersegeralah kamu kepada keampunan. Untuk apa? Untuk syurga. Apa dia syurga?
ma la ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di kepala, dan lebarnya selebar langit dan bumi. Dalam ayat ni Tuhan sebut arduha. Kalau dalam bahasa Arab, arduha ni lebar. Ini lebar dia. Ini lebar kan? Kan? Siapa belajar matematik? Sini lebar. Ini apa ni? Panjang kan? Tuhan beritahu dalam ayat surah Ali Imran, lebar syurga ialah selebar langit dan bumi. Tuhan tak sebut panjang. Kenapa Tuhan tak sebut? Tuhan suruh kita fikir sendiri. Dalam surah Ar-Rahman, Tuhan sebut tentang nikmat ahli syurga. Apa dia? Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Ahli syurga berada di atas furush. Furush ni jamak kepada firash, iaitu hamparan permaidani. Tuhan nak beritahu betapa nikmatnya ahli syurga. Dia tinggal di mana? Di atas furush, iaitu permaidani, hamparan-hamparan. Batainuha. Apa makna batainuha? Batainuha ni bahagian bawah dia, batin, lawan dia zahir. Tuhan nak gambarkan permaidani, hamparan di syurga, bahagian bawah dia ialah min istabrak, daripada sutra yang kasar. Subhanallah. Tuhan tak sebut bahagian atas, Tuhan sebut bahagian bawah. Ini kapek ni. Kalau kapek ni bahagian bawah apa dia? Apa ada bahagian bawah tu? Takkan tak tahu, ha? Apa dia? Plastik kan? Betul tak? Subhanallah. Hamparan di syurga bahagian bawah sutra. Yang atas Tuhan tak sebut. Kenapa? Fikir sendirilah. Kalau bawah dah sutra, kalau atas lagi hebat. Subhanallah. Sama juga syurga, Tuhan kata apa? Lebar syurga ialah selebar langit dan bumi. Panjang dia, lu fikir sendirilah. Subhanallah. Ayat bahasa Al-Quran, kalau kita hayati, kita rasa ya Allah, tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayangkan. Jadi tiba-tiba ada lagi orang tolak, memang tak cerdik. Kalau tak bodoh pun memang tak cerdik. Okey, Tuhan kata disediakan untuk siapa ni? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kita orang bertakwa tak? Orang bertakwa tak? Tak boleh beritahu ustaz, nanti riak pula kan. Okey, tengok Tuhan sebut sifat orang yang bertakwa dalam ayat seterusnya. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa pertama sekali ialah dia suka menginfakkan. Tuhan tak sebut infak apa. Biasa Tuhan sebut yunfiqun amwalahum, tapi dalam ayat ini tak sebut amwal. Tuhan tak sebut menginfakkan harta. Tuhan sebut umum. Makna apa tu? Infak ni boleh infak harta, boleh infak masa, boleh infak tenaga, boleh infak ilmu. Bila ni? Fis sarra, ketika senang. Wa fid darra, dan ketika susah. Ramai orang boleh infakkan hartanya ketika dia senang, tapi tak ramai boleh infak ketika susah. Betul tak? Ketika dia duit banyak, senang dia bagi. Bukan banyak pun bagi, tapi bagilah juga kan. Tapi ketika dia kesempitan, dia bagi tak? Awak tahu tak, saya baru diisytiharkan bankrupt kan? Bankrupt pun pakai emas kan? Ada satu kisah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang yang lapar, miskin dan lapar. Dia jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku perlukan makanan. Apa Rasulullah buat? Apa Rasulullah buat? Yang pertama sekali, ketua negara, dia tak suruh pergi Baitul Mal, dia cari dalam rumah dia. Rasulullah pun cari dalam rumah dia satu persatu. Rumah Nabi lebih kurang masa tu ada 9. Bukan rumah pun, bilik. Bilik isteri-isteri Rasulullah. Cari rumah pertama tak ada makanan, rumah kedua tak ada makanan, rumah ketiga tak ada makanan, sampai rumah terakhir semua tak ada makanan. Rumah siapa tu? Rasulullah. Rasulullah. Ada tak rumah kita pernah satu hari tak ada makanan? Ada? Tak jawab. Saya dah tahu jawapan tu. Tak pernah kan? Tak pernah.
Yang adanya ialah rumah kita sentiasa lebih makanan. Subhanallah. Siapa kita? Ketua negara mana ni? Tak, orang biasa je. Tapi rumah Rasulullah tak ada makanan. Lalu Rasulullah tawarkan tetamu ini kepada orang-orang Ansar, para sahabat. Siapakah kalangan kamu nak mengambil sahabat ini sebagai tetamu kamu? Ada seorang Ansar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Dia tak tahu pun ada apa kat rumah dia. Terus dia angkat tangan. Sebab apa? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergebuk, berlomba untuk buat kebaikan. Dia tak fikir dah apa dekat rumah. Ana ya Rasulullah. Bergebuk. Itulah sifat para sahabat kan. Apabila dia bawa balik tetamu ke rumah dia, dia pun beritahu pada isteri dia, yang ini tetamu Rasulullah, dia lapar. Jadi apa yang ada kat dapur tu bagilah pada dia. Apa jawab isterinya? Bang, rumah kita tak ada makanan apa pun. Yang ada makanan untuk anak aja. Maka kata suami ni, okey, makanan anak tu kita bagi untuk tetamu. Habis anak kita nak makan apa? Tak apalah, pandai-pandailah awak buat sampai dia tidur. Subhanallah. Ini infak ketika susah. Infak ketika susah. Dia tak ada makanan. Makanan untuk anak itu pun diberi pada tetamu. Ini yang pagi besok jumpa Rasulullah. Rasulullah senyum. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, ada apa ni kamu senyum padaku? Maka kata Rasulullah, semalam turun ayat memuji kamu. Apa dia? Tuhan kata apa? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dirinya susah. Tuhan puji kamu, subhanallah. Ini yang susah, nak infak ketika susah. Betul tak? Kita ada RM10 je, nak bagi pada orang. Buka pula tunjuk, nampak ni RM10 je aku ada. Ya Allah. Padahal boleh bagi dua lagi kan, RM5 seorang. Tapi susah. Sebab itulah sifat bertakwa yang pertama Tuhan sebut apa? Infak harta. Kenapa? Sifat takwa yang pertama, infakkan harta. Kenapa? Sebab benda yang paling manusia sayang apa dia? Harta. Betul tak? Harta. Kereta, duit, itu yang paling dia cintai. Anak dengan harta, mana mak bapak lebih sayang? Anak dengan harta. Anak. Betul, anak. Tapi banyak mak bapak dia habis masakan untuk cari harta ke ataupun untuk bersama anak? Untuk cari harta. Tadi kata saya anak lebih pada harta. Tapi masa di mana? Keluar pagi, anak tidur. Balik malam, anak tidur. Sebenarnya dia cari harta untuk siapa? Untuk anak juga. Tapi tak ada masa untuk anak. Betul tak dia cinta ke anak lebih daripada harta? Tak kan? Tak. Kalau dia cintakan anak lebih pada harta, dia cari harta separuh, kemudian separuh masa dia bagi untuk anak. Kenapa? Anaklah yang akan membantunya nanti, khususnya setelah dia wafat. Kan? Waladun soleh yad'ulah. Tapi akhirnya banyak masa dihabiskan untuk mengejar harta, kemudian anak-anak terbiar. Okey. Boleh Dia antara waktu dengan harta, mana lebih berharga? Waktu dengan harta. Tadi anak dengan harta kan? Sekarang harta dengan waktu. Harta dengan masa. Mana lebih bernilai? Masa? Apa bukti? Boleh bagi bukti. Cakap biar berfakta. Apa dia? Contoh. Wal asli. Manusia, katalah dia ada rumah harga RM500,000. Tiba-tiba doktor sahkan dia ada penyakit. Apa dia? Paru-paru. Kan? Dan dia kena berubat kat China. Dengan seberapa segera? Kos rawatannya RM300,000. Dia sanggup tak jual rumah tu? Dia sanggup tak? Doktor kata kalau kamu lambat buat rawatan, kamu akan mati. Dia sanggup tak jual rumah tu? Sanggup kan?
Pasti sanggup. Sebab apa? Demi untuk dapat nyawa, demi untuk dapat waktu. Nyawa itulah waktunya. Betul tak? Kalau dia tak buat segera perawatan, dia akan mati, umur dia pendek. Jadi dia nak umur dia panjang. Umur panjang itulah waktu. Jadi dia sanggup korbankan harta demi kerana waktu. Makna waktu dengan harta, waktu lebih bernilai. Betul? Setuju? Setuju kan? Okey. Waktu, masa dengan harta, masa lebih bernilai. Betul kan? Kalau saya ambil duit 500, saya bakar duit tersebut, orang kata apa? Oh kuat kat belakang, terus kata gila. Geram sangat tu. Memang gila kan? Saya bakar duit 500. Gila. Sebab apa? Bakar barang bernilai. Tapi kita setuju tadi, duit dengan waktu, waktu lebih bernilai. Saya bakar duit 500, orang kata gila. Tapi saya lepak kedai mamak 1 jam, orang kata tak gila. Mana lebih bernilai? Waktu dengan duit 500, mana lebih bernilai? Tadi dah setuju. Tadi dah setuju, waktu lebih bernilai. Saya bakar duit, orang kata gila. Tapi ada orang lepak kedai mamak 1 jam, ada orang kata gila. Tak berani kan? Okey je. Okey. Gila apa ustaz? Dia bayar tu. Ya Allah. Yang kat sana buang masa, yang kat sini buang duit. Tadi kita dah setuju, waktu lebih bernilai. Betul tak? Siapa lebih gila? Tak berani. Muslimat kat belakang tak berani dah. Tak ada kuat. Ada, okey. Mak ni ada 2 TV, kan? Mak ada 2 TV. Satu TV tu anak dia pecahkan. Harga berapa? 2,000. Satu TV tu anak dia pecahkan. Yang satu TV lagi, mak dia tengok drama Korea 100 siri. Mak dia marah tak anak yang pecahkan TV? Mak dia marah tak? Pasti marah. Kamu ni mak beli penat-penat kerja nak dapat 2,000 ni bukan senang. Senang-senang aja kamu pecah. Ini kerja gila. Kenapa duk pecahkan TV ni? Yang mak tengok drama Korea 100 siri. Siapa lebih gila? Siapa lebih gila? Kuat sikit. Anak dia rusakkan harta, mak rusakkan apa? Masa. Subhanallah. Tapi orang tak nampak. Betul tak? Orang tak nampak. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah dengan masa, tapi tak ada ayat Allah bersumpah dengan harta. Wal mal, tak ada. Demi mal, tak ada. Betul tak? Kita buang masa 1 hari, 2 hari, dah bertahun-tahun Quran tak faham pun. Buang masa tak? Buang masa. Tapi tengok drama bertahun-tahun, semua faham. Sampai hari ni ingat anakku Sazali, ya? Ingat bawang putih bawang putih bawang apa? Tak berani nak jawab. Subhanallah. Banyak tak umur kita dibuangkan. Tapi kalau dibuang harta, dibazirkan harta, kita rasa nampak sangat tak cerdik. Tapi apabila dibuangkan masa, kita tak nampak langsung. Sedangkan masa lebih bernilai. Umur kita adalah masa. 1 minit, 2 minit, itulah umur kita. Kalau kita dibuang benda yang sia-sia, ya Allah, ruginya. Sebab tu Tuhan kata, fastabiqul khairat, berlombalah kamu kepada perkara-perkara yang berlomba, jangan buang masa. Okey. Jadi sifat pertama, orang bertakwa apa dah? Menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Bukan harta saja, menginfakkan masanya ketika senang dan susah. Infakkan masa untuk apa? Untuk belajar agama. Senang pun dia pergi belajar agama. Untuk apa? Kenal Allah. Ya Allah. Susah pun dia pergi juga, jauh pun dia pergi juga. Sebab apa? Nak kenal Allah. Kita hidup sebenar untuk apa? Apa tujuan kita ada kat dunia ni? Untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk mengabdikan diri pada Allah. Betul tak?
Tapi boleh tak kita mengabdikan diri pada Allah tanpa kita kenal Allah? Boleh tak? Mustahil. Jadi proses pertama sebelum mengabdikan diri pada Allah ialah mesti kenal Allah. Jadi kita ambil masa belajar agama, nak kenal Allah adalah wajib. Wajib. Saya bagi contoh. Orang pergi belajar luar negeri, dia ambil jurusan medik perubatan, kan, ditanggung oleh kerajaan, diberi beasiswa. Tapi apabila sampai kat luar negeri, sampai waktu kelas, dia kata apa? Dia buka TV, dia tengok drama. Orang tanya, kenapa tak pergi kelas? Dia kata apa? Saya tak ada masa lah nak pergi kelas. Nak kata apa orang ni? Dia sebenarnya terjuang pergi ke luar negeri nak belajar. Tiba-tiba dia kata tak ada masa nak belajar. Nak kata apa orang ni? Tak tahu matlamat hidup, kan? Sama juga apabila kita ajak orang pergi belajar agama, nak kenal Allah, tiba-tiba dia kata saya tak ada masa nak belajar agama. Inilah orang yang paling bodoh. Orang yang tak jelas apa matlamat hidup. Orang pergi belajar agama nak kenal Allah, kerana itulah kamu ada ke atas muka bumi, untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan sebelum mengabdikan diri pada Allah, kamu mesti kenal betul-betul Allah. Macam mana nak kenal? Pergilah belajar tadabbur Al-Quran. Jangan cakap tak ada masa, sebab kerana itulah kamu ada di atas muka bumi. Okey? Korbankan masa ketika senang dan susah. Korbankan tenaga ketika senang dan susah, termasuk sifat orang bertakwa. Saya bagi contoh. Kadang-kadang orang minta tolong kita ketika kita senang, ketika kita sihat, ketika kita lapar, kita tolong dengan mudah aja. Tapi bila kesepitan, kita baru balik daripada kerja, penat, letih, jiran kita minta tolong. Bang, boleh tak hantar anak saya ke hospital? Kereta saya rosak, anak saya sakit. Kita baru je balik, jalan jam, pukul 7 baru sampai kat rumah. Kita nak pergi tak? Pergi tak? Kat sini pergilah. Belum tentu, kan? Itu infak apa tu? Infak tenaga ketika susah. Setengah orang kata apa? Bang, saya baru sampai, tengok enjin kereta panas lagi tu, kan? Mana bukan bertakwa. Orang takwa dia infakkan masa, tenaga, duit, ilmu ketika senang dan susah. Kalau infak ketika senang saja, belum bertakwa. Satu, sifat orang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang boleh tahan marah. Lagi mencabar, tahan marah. Orang pecahkan cermin kereta, dia tahan. Pasal apa adik pecahkan? Cakap pun lembut je. Saya tak sengaja. Tak sengaja, tak apalah, ya? Boleh macam tu. Kalau orang pecahkan cermin, orang calakan kereta, mata buta ke? Habis puasa kamu. Mana tak ada sifat takwa. Kenapa? Tak boleh tahan marah. Tak boleh tahan marah, tak boleh tahan mulut. Ustaz sedap cakap. Kalau ustaz kena pada ustaz, kan? Nabi orang baling batu, Nabi buat apa? Bukan cala kereta ni, orang baling batu sampai berdarah. Nabi buat apa? Nabi sabar tak? Nabi sabar, Nabi tahan marah, dan Nabi angkat tangan berdoa, kan? Subhanallah. Susah. Jadi kalau siapa yang masih ada penyakit apa? Panas, parah, silap sikit mengamuk, silap sikit marah, anak silap sikit dah budak ni ketapang. Kalau tak puasa ni mana tak ada takwa lah tu, kan? Tunggulah kamu 1 Syawal. Subhanallah. Bukan senang. Bukan senang. Okey. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang. Apa saja kesalahan orang, besar mana sekalipun, dengan mudah jadi maaf. Kadang-kadang belum orang minta, dia kata tak apa, saya maafkan. Ya Allah, itu orang bertakwa. Tapi kalau susah nak maafkan, kadang-kadang dah maaf tapi tak boleh lupa, kan? Itu belum bertakwa, kan? Aku ingat kesalahan kamu 7 keturunan. Takwa ke tak? Tak ada. Bila tu? Bulan puasa.
bulan puasa. Boleh ha? Kita yang ada sekarang, ada tak orang buat salah pada kita? Ada tak? Ada. Dan maafkan semua. Maaf semua dah. Kalau nak jadi orang takwa, sekarang juga maafkan. Sebab itulah ada seorang sahabat, Nabi gambarkan dia, Nabi gembirakan dia sebagai ahli syurga. Kan? Sahabat biasa je. Nabi kata dalam masjid, sekejap lagi akan masuk ahli syurga melalui pintu tu. Sahabat ni allergic, tak boleh dengar nama ahli syurga ni, terbeliak biji mata. Siapa ni ahli syurga ni? Lama-lama tunggu tengok, orang biasa je, orang tak ada nama, bukan tokoh sahabat. Mula dia rasa rendah tu. Takkan dia ni ahli syurga? Tak apalah. Besok Nabi cakap lagi, sekejap lagi akan masuk melalui pintu ni ahli syurga. Tengok-tengok orang sama. Takkan dia ni? Hari ketiga Nabi kata akan masuk melalui pintu ni ahli syurga. Tengok-tengok orang sama. Ada riwayat mengatakan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun beritahu pada lelaki ni, ini perangai sahabat ni, dia cemburu. Cemburu, tapi cemburu yang baik. Dia nak tengok apa rahsia lelaki ini sehingga Nabi kata dia ahli syurga. Dia pun buat alasan, bang, saya ada masalah kat rumah saya ni, tak ada tempat tidur, boleh tak saya tumpang tidur rumah kamu? Padahal dia nak tahu rahsia lelaki tersebut. Apabila pergi ke rumah lelaki tersebut, lelaki tu kata okey boleh. Dia tidurlah di rumah lelaki tersebut. Apabila dia tengok malam, lelaki tu bangun tak? Tak bangun. Ingat ahli syurga ni bangun malam, tak bangun. Mula dia rasa, apa lebih sangat dia ni, bangun malam pun tak. Tak apalah, mungkin malam tu dia penatkan, tak terbangun. Tunggu malam kedua, tak bangun juga. Kalau bangun pun buang air kecil macam kita lah. Lepas tu tidur balik. Malam ketiga tak bangun juga. Akhir sekali sahabat ni kata, sebenarnya saya tak ada masalah dengan keluarga saya, cuma saya buat hela sebab nak tahu apa rahsia kamu sehingga Nabi kata kamu ahli syurga. Aku tengok kamu tak ada kelebihan apa pun. Maka kata lelaki tersebut, betul, aku tak ada solat malam, aku tak ada ibadat malam, cuma satu je, setiap kali sebelum tidur aku ingat balik, siapa yang buat salah pada aku, maka aku maafkan semua sekali, setiap malam. Senang ke susah? Mana lebih senang, kita nak maafkan kesalahan orang setiap hari dengan kita bangun malam? Mana lebih senang? Mana lebih senang? Bangun malam. Bangun malam. Ramai orang boleh bangun malam tapi susah nak maafkan orang. Tambah-tambah yang bangun malam siapa dia? Makcik-pakcik yang tua, yang dah pencen tu, lagi mudah bangun malam. Betul tak? Cerita pada orang pula, ustaz saya bangun malam semalam. Cerita pada orang pula tu, tapi dia tak boleh maafkan orang. Betul tak? Jadi nak maafkan orang paling susah. Sebab tu lelaki itu Nabi kata dia ahli syurga. Kenapa? Hati dia bersih, tak simpan sikit pun dendam, marah kepada orang. Boleh? Boleh kita macam tu. Orang ada hutang, ada orang hutang aku 5,000 tak bayar, tak apalah aku maafkan. Lepas tu malah besok ingat lagi, ada seorang lagi 5,000 juga, tak apalah aku maafkan. Boleh? Ustaz buat dululah. Susah kan? Susah. Kemudian orang yang suka maafkan orang, dan akhirnya Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Subhanallah. Siapa yang suka berbuat baik ini? Inilah orang yang suka tahan marah, orang suka infak ketika senang dan susah, orang yang suka memaafkan orang. Allah sangat suka pada orang ini. Inilah orang-orang yang bertakwa. Inilah orang yang layak menjadi ahli syurga yang seluas langit dan bumi. Ada satu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Raya ke? Bunyi apa tu? Abu Bakar As-Siddiq, dia ada bela seorang sanak saudara dia yang bernama Mastah.
Dia bela daripada kecil lagi, bagi bantuan, bagi pendidikan, sampailah kawan tu besar. Tapi apabila besar, Mastah sahabat Nabi juga, dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu anak Abu Bakar dan isteri kepada Rasulullah, dia menuduh Aisyah berzina. Cerita zina ni, hadisul ifk, dibawa oleh Abdullah bin Ubay, ketua munafik, tapi Mastah percaya. Abu Bakar sebagai bapa tentu ada perasaan, dia manusia, dia ada perasaan, dia kecil hatikan, dia cukup marah dengan Mastah ni. Tak kena budi, aku bagi bantuan pada kamu daripada kecil, tiba-tiba kamu tuduh anak aku yang suci bersih berzina. Maka Abu Bakar pun bersumpah, wallahi demi Allah, mulai sekarang aku akan tarik balik bantuan BRIM daripada kamu. Subhanallah. Lepas je Abu Bakar bersumpah untuk tarik balik bantuan, turun ayat surah An-Nur ayat 22. Tuhan tegur siapa? Tuhan tegur Abu Bakar ke Tuhan tegur Mastah yang menuduh Aisyah berzina? Subhanallah, Tuhan tegur Abu Bakar. Siapa yang salah ni? Mastah yang buat kesalahan besar, menuduh Aisyah berzina tanpa saksi. Dia boleh dihukum sebab 80 sebatan, dan memang mengikut riwayat dia memang disebat. Tapi Allah menurunkan ayat surah An-Nur menegur Abu Bakar. Kenapa? Allah sayang pada Abu Bakar, Allah nak bagi kelebihan pada Abu Bakar. Maksud ayat tersebut, Allah berkata, janganlah orang yang mempunyai kekayaan, kesenangan, kelapangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada orang-orang miskin, kepada al-muhajirin dan kepada kaum kerabatnya. Janganlah bersumpah tak nak bagi bantuan. Sebaliknya, falyafu wal yasfahu, hendaklah dia maafkan, dia berlapang dada. Kemudian Allah tawarkan kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kamu tak nakkah Allah ampunkan dosa kamu jika kamu maafkan orang? Subhanallah. Sekarang Allah tawarkan apa kepada Abu Bakar? Keampunan. Maka dengar je keampunan Allah, terus Abu Bakar tahan marah. Abu Bakar lupa kemarahan dia kepada Mastah, dan Abu Bakar bersumpah kali kedua, wallahi demi Allah, sekarang juga aku akan sambung balik bantuan kepada kamu, wahai Mastah. Kenapa? Ni orang bertakwa. Sekelip mata dia boleh tahan marah, sekelip mata dia boleh maafkan orang. Kenapa? Dia nampak depan dia keampunan Allah. Ya Allah, apa lagi kita nak? Kenapa kita nak sifat dendam pada orang dan kita rugi keampunan Allah? Cerdik tak? Tak cerdik. Abu Bakar adalah manusia yang paling cerdik. Jadi apabila dia banding dengan marah kepada Mastah dengan tawaran keampunan Allah dan syurga seluas langit dan bumi, dia tolak ke tepi marah dia kepada Mastah. Sekelip mata juga dia bersumpah dan bagi semula bantuan hanya kerana mengharapkan keampunan Allah. Kita boleh tak marah, masa tu juga kita tahan, masa tu juga kita maafkan? Boleh tak? Susah kan? Susah. Paling-paling kurang kita bagi masa kan. Orang minta maaf merayu-rayu, okey, kamu jumpa aku lepas 3 bulan kan, hari ni saya tak boleh tengok muka kamu. Sombongnya. Sombong kan. Sedangkan kalau dia maaf masa tu juga, lagi besar ganjaran pahala, lagi besar keampunan Allah yang dia akan dapat. Tapi tak boleh kawal nafsu. Ada seorang salafus salih, nama dia Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran, dia ada seorang hamba dia bawa makanan yang panas, tiba-tiba jatuh dan terkena kaki Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran marahlah, manusia kan, kenapa buat kerja tak berhati-hati kan, dah lah jatuh, pecah, kena kaki dia pula. Maka apabila dia nak marah je, hamba dia baca ayat tadi, apa dah? Wal kaziminal ghaiza, orang yang tahan marah. Hamba boleh baca ayat Quran, mana dia hafal. Hebatnya hamba dahulu. Ada tak bibit sekarang boleh baca ayat Quran? Mana ada. Majikan pun tak boleh, bibit lagi tak boleh kan. Secara spontan dia baca ayat tadi, wal kaziminal ghaiza, dan orang yang tahan marah. Maka Maimun bin Mahran masa tu juga, sekarang aku tahan marah. Subhanallah. Itulah ayat Quran yang Tuhan sebut dalam surah Al-Anfal.
Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat Al-Quran kepada mereka, iman dia bertambah. Maimun bin Mahran bila dengar je ayat Quran, ketika dia nak marah, terus turun marah dan iman dia bertambah. Subhanallah. Itu aura Al-Quran. Kemudian hamba dia baca lagi ayat, sambung lagi apa dia? Wal afina anin nas. Dan Allah suka pada orang yang suka memaafkan orang. Maka kata Maimun bin Mahran, sekarang aku maafkan kesalahan kamu. Dan dia baca lagi ayat di akhir tu, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka kata Maimun bin Mahran, sekarang aku merdekakan kamu. Sebab apa? Aku nak cinta Allah. Allah cinta pada orang yang suka berbuat baik. Sekarang aku nak buat baik pada kamu, maka aku merdekakan kamu. Subhanallah. Masa tu juga, apa hamba dia dapat? Setelah dia pecahkan pinggan, jatuhkan makanan, apa hamba tu dapat? Dimerdekakan. Betul tak? Tapi apa Maimun bin Mahran dapat? Apa Maimun bin Mahran dapat? Keampunan Allah dan syurga yang seluas langit dan bumi. Siapa lebih untung? Siapa lebih untung? Maimun. Tapi kalau kita nampak secara zahir, tak cerdik kan? Orang tu dah buat salah, pecahkan pinggang, kamu bebaskan dia. Nampak tak cerdik? Tak. Itulah yang paling cerdik. Sebab apa? Dia dapat keampunan Allah dan dia dapat syurga yang seluas langit dan bumi. Boleh? Jadi kalau bibik kita bawa makanan jatuh, pecah, dia pun baca ayat tadi. Kita pun, aku tahan marah. Kemudian baca lagi, wal afina anin nas. Okey, aku maafkan kamu. Dia baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang berbuat baik. Okey, aku naikkan gaji kamu RM50. Terkejut. Kenapa ni bos? Sebab Allah cinta pada orang yang suka berbuat baik. Aku nak buat baik pada kamu sebab aku nak cintakan Allah. Boleh buat macam tu? Boleh. Kalau buat macam tu, semua bibik-bibik yang lain resign nak kerja dengan kita kan? Tapi bila kita boleh buat tu, kalau bibik tu memang baiklah, dia memang baik, berakhlak, tiba-tiba dia buat salah sekali je, kita pun maafkan dia, kemudian kita naikkan ataupun bagi bonus. Subhanallah. Jangan fikir rugi, tapi fikirlah keampunan Allah dan syurga seluas langit dan bumi. Kita ni nak tahan, tak boleh tahan marah sebab apa ni? Tak boleh buat baik pada orang yang buat jahat pada kita sebab apa? Sebab kita tak nampak ganjaran Allah. Tak ada depan mata kita ni. Yang ada pada nafsu. Syurga ke tepi, keampunan Allah tak nampak masa tu. Betul tak? Sebab tu tak boleh nak kontrol marah. Jadi bila-bila nak marah, ingat ganjaran, tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Keampunan dan syurga seluas langit dan bumi. Boleh? Boleh Insya-Allah. Jadi isteri kalau suami balik lambat pun jangan cepat marah. Tanya dulu, abang pergi mana? Tak ada, pergi kedai mamak kan? Nasihat elok-elok, bang balik awal sikit. Kalau abang nak pergi duduk kat masjid baca Quran tak apa, tapi pergi kedai mamak buang masa kan? Suami pun terima dengan baik kan? Terima dengan baik. Kalau anak buat salah pun, kadang-kadang nak kejut anak sahur kan? Kejut sekali okey lagi, yang bangun. Kali kedua, yang bangun. Kali ketiga, hei pekak ke? Tak ada dah marah. Tak ada dah. Tahan marah tak ada dah. Betul tak? Tak ada. Yang isteri pula kejut suami kan? Kerja tidur je. Dah lah tak tolong masak. Betul tak? Susah tu. Jadi siapa yang rugi? Suami ke isteri? Isteri lah. Dah lah penat bangun awal, dah lah penat masak, tak marah, apa ni, tak tahan marah pula. Suami sabar je. Subhanallah. Berlaku tak dalam kehidupan kita? Berlaku. Kadang-kadang kita lupa dah apabila nak marah orang buat silap kan. Memang bukan silap kita, orang yang silap. Tapi masa tu kita tak nampak dah ganjaran pahala. Kita tak nampak tawaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa? Itulah kelemahan iman kita, insya-Allah. Jadi saya nak simpulkan, kita sampai pukul 11 kan, sifat orang bertakwa. Kalau betul kita berpuasa dengan betul, dengan ikhlas, kita pasti akan dapat sifat ni. Sebab tujuan puasa untuk bertakwa, dan sifat takwa ialah pertama pada jangan kedekut, infakkan harta kita bila-bila masa. Jangan infak bulan Ramadan saja. Itu pun bukan sifat orang bertakwa. Ramai orang kita tunggu je bulan Ramadan baru nak infak. Itu bukan sifat orang bertakwa. Kenapa? Sebab kalau dia infak bulan Ramadan, mana dia infak ketika senang saja, ketika susah tak. Betul tak? Kadang-kadang orang dah lapar sangat, ada 2 hari lagi nak puasa, dia kata tunggu 2 hari lagi kan. Sebab apa? Kalau saya bagi sekarang pahala tak banyak, ya Allah. Sedekah yang paling baik apa dia? Sedekah yang paling besar ganjaran ketika dia sihat, dan yang kedua ketika dia kedekut. Kata Nabi, sedekah yang paling baik ialah ketika dia sihat dan ketika dia kedekut. 2 hari lagi nak puasa kan, masa tu dia kedekut. Sebab apa? Nak tunggu bulan puasa, nak dapat pahala banyak. Masa tu ada orang minta. Masa kedekut itu dia lawan nafsu, dia bagi. Itu sedekah paling baik, bukan bulan Ramadan. Kadang-kadang bulan Ramadan kita bagi pahala sedekah bulan Ramadan, kadang-kadang tak sampai pada sasaran. Betul tak? Semua orang nak bagi derma bulan Ramadan, akhir sekali di rumah anak yatim penuh dengan beras dan minyak. Lepas tu habis bulan puasa semua tak ada. Sebab apa? Sebab infak bulan Ramadan saja, rugi. Sedekah yang paling baik ketika kita sihat, ketika kita kedekut, dan ketika orang sangat-sangat memerlukan, maka itulah yang paling baik, walaupun bukan di bulan Ramadan. Jadi saya harap semoga kita dapat sifat-sifat orang bertakwa. Pertama, suka menginfakkan harta, masa, tenaga ketika senang dan susah. Yang kedua, suka dapat tahan marah. Yang ketiga, suka maafkan orang. Dan yang keempat, suka buat perkara-perkara yang baik. Dan akhirnya kita akan dapat cinta Allah, kita akan dapat keampunan Allah, dan kita akan dapat syurga yang seluas langit dan bumi. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.